Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah menyokong channel aku supaya aku boleh grow lagi channel aku dekat YouTube. I really appreciate your support guys. Okay, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang adalah berkenaan dengan seorang budak yang muda guys. Boleh dikatakan salah seorang budak yang paling muda telah menjadi seorang psikopath. And apa yang dia telah buat dekat mangsa ni kan guys, bagi aku mental gila lah. Okay, so tanpa membuang masa lagi, macam biasa, nama aku Das and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada tarikh 2 Ogos 1993, seorang budak yang bernama Derek Robbie yang berumur 4 tahun telah pergi ke sebuah kamp rekreasi musim panas ataupun mak saleh kata summer camp. Jadi kat situ kan, tempat kamp tersebut kan, dia terletak tak jauh guys. Okey, hanya 2 blok daripada rumah dia tau. Okey, jadi Derek ni dia telah pergi ke summer camp tersebut dengan sendirinya disebabkan ibu dia terlampau sibuk dengan kerja dia sampaikan tak sempat untuk menghantarnya. Okey, jadi semasa dia dalam perjalanan pergi ke summer camp itu kan, terdapat seorang budak yang berumur 13 tahun yang bernama Eric Smith. Dia pula dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Okey, so berkenaan dengan si Eric Smith ni, dia pun pergi ke summer camp tersebut tau guys. Okey, tetapi dia telah dihalau pulang atas perangai dia yang buruk. So bila diorang dalam perjalanan tu kan, okey, si Eric nak pergi, si Eric nak balik dan si Derek ni pula nak pergi kan. Mereka berselisih guys. Okey, dan pada time tu si Eric ni, dia dengan dia punya basikal kan, berhenti dan juga telah menegur Derek. Woi, confused by Derek dengan Eric. Okey, so Eric ni telah menegur Derek. Okey, dan pada time tu diorang nak borak-borak semua, and then tiba-tiba si Eric ni dia telah mengajak Derek untuk pergi ke sebuah hutan yang berhampiran dengan rumah mereka itu. Jadi siapakah si Eric Smith ni kan, budak yang berumur 13 tahun ni kan? Okey, Eric ni kan, dia dekat rumah dia tu, dia tinggal bersama dengan ibu bapa angkat dia. Dan Eric ni juga dikatakan yang dia memang benci gila guys dekat bapa angkat dia yang bernama Ned Smith. So macam apa pasal dia benci sangat dekat bapa angkat dia kan? Okey, so basically bapa angkat dia ni kan, Eric ni dia selalu dimalukan dan juga dia selalu dipukul oleh bapa angkat dia. Dan lagi satu soalan lah berkenaan dengan bapa kandung Eric. Mana pula pergi bapak dia kan? Okey, yang kesian si Eric ni kan, even bapak kandung dia sendiri, dia macam tak menerima ataupun tidak mengaku bahawa Eric Smith ni adalah anak dia sendiri. So dalam kata lain lah, Eric ni dia telah membesar dalam keluarga yang bermasalah. Dan satu lagi perkara lah berkenaan dengan si Eric Smith ni. Okey, dia ni dekat sekolah kan, dia selalu dibuli tau. Okey, dia ni adalah mangsa buli di sekolah. Okey, yalah, sebabkan dia ni mempunyai rupa yang orang kata apa lah, dekat sekolah kan senang kena buli tau. Okey, berambut perang tebal dan juga memakai kacamata yang dia punya frame tu tebal gila guys. Okey, memang muka dia ni memang nerd gila lah. Okey, dengan rambut dia mangkuk tebal macam tu kan. Okey, so dia ni memang selalu kena buli dengan budak-budak kat sekolah dia. Dan satu lagi, Eric ni dia tidak mempunyai ramai kawan ataupun tidak mempunyai sebarang kawan pun. Okey, sebab dia ni selalu ataupun dia prefer untuk bermain bersendirian. Antisocial lah, mungkin dia ada macam traumatic experience ke sebab dia ni selalu dibuli di sekolah. Dan si Eric ni kan, dia pun mempunyai satu ataupun beberapa perangai yang agak pelik lah. Okey, orang kata dia punya perangai ni pelik dan juga tidak normal. Sebagai satu contoh lah dia punya perangai pelik ni, Eric ni kan, dia suka untuk menyeksa binatang guys. Okey, lagi-lagi bila macam kalau something happen dekat dia kan, ada benda yang buruk terjadi dekat diri dia tu, dia akan melepas geram dengan menyeksa binatang. Bagi aku itu memang mental lah. Okey, kalau based on orang kata apa, psychiatry punya research kan, kalau budak-budak daripada muda lagi dah suka untuk seksa-seksa binatang bagai kan, itu adalah the first ataupun sign awal lah bahawa mereka akan menjadi seorang problematic punya budak lah bila dia membesar. Okey, ini juga adalah salah satu faktor lah di mana macam aku cerita serial killer sebelum ni kan, diorang punya pattern semasa mereka kecil tu macam ni rupa dia guys.
Jadi kita berbalik kepada sewaktu Eric dan juga Derek telah masuk ke hutan. Okey, so selepas Eric telah mengajak Derek untuk pergi ke hutan tu, okey, diorang pun okey lah, bawa basikal, diorang bawa basikal semua masuk hutan kan. Okey, ni dah usah-usah lah pot ke apa kan, nak boleh lepak-lepak ke, nak bermain apa lah kan, kat sungai ke apa kan. Okey, tetapi secara tiba-tiba guys, si Eric Smith ni, dia telah memukul Derek tanpa sebarang sebab guys. Eric ni telah memukul Derek Robbie. And aku boleh kata kesian lah dekat si Derek sebab dia telah dibelasah dan juga dicekik teruk oleh Eric. Dan apa yang lagi kejam kan guys, Eric selepas itu dia telah menghentak kepala Derek dengan batu yang besar. Aku tak boleh brain lah sampai tahap macam tu budak-budak ni boleh buat dekat kawan dia kan, which is doesn't make any sense lah. Dah lah tak ada sebab ke apa kan, which is bagi aku mental gila lah bila benda-benda macam ni yang telah dilakukan oleh seorang budak. Dan yang paling sedih kan guys, selepas Eric buat semua benda tu dekat Derek, Derek pun telah mati guys. Dia telah mati on the spot dekat situ tau. Okay, tetapi yang mental kan guys, somehow even though Derek dah mati kena tetak dengan si Eric ni dia masih macam rasa macam tak puas lagi tau. Dia tak puas dah pukul dengan batu, hentak dengan batu kan, tapi member masih rasa tak puas hati guys. Okay, dan apa yang telah dilakukan oleh Eric selepas itu kan guys, bagi aku this is super sick lah. Okay, sebab Eric dia telah meliwat punggung Derek dengan menggunakan ranting kayu guys. Aduh, mental mat si Eric ni Dan selepas dia dah buat benda-benda yang terkutuk, yang keji macam tu, Eric pun dia terus caw daripada lokasi kejadian tersebut. Okey, dan segala benda yang telah dibuat oleh Eric tu, okey, cekik, pukul, hentak dengan batu, siap liwat dengan kayu semua kan, semua itu mengambil masa dalam hanya 6 minit sahaja guys. Eric memang buat kerja dia fast game lah. Okey, dahsyat betul lah budak ni Kemudian setelah apa yang telah terjadi, operasi mencari dan juga menyelamat Derek telah dilakukan oleh pihak polis selepas mereka telah menerima laporan daripada ibunya sendiri bahawa anak dia telah hilang. Dan selepas segala operasi pencarian Derek telah dilakukan, mayat dia akhirnya berjaya telah dijumpai 4 jam selepas itu. Dan polis juga telah melakukan beberapa kaedah lah atas pencarian Derek ni. Okey, dan cara siasatan terawal mereka adalah mereka akan menyoal siasat di serata penduduk setempat itu. So mereka akan tanyalah seorang demi seorang kan, mana the last time nampak Derek, dia pergi mana, dia pergi dengan siapa, pada pukul berapa kan. Okey, benda-benda macam tu telah dilakukan oleh pihak polis. Dan antara individu yang telah disoal siasat oleh pihak polis adalah Eric Smith sendiri guys. Okey, dan yang pelik kan guys, budak ni kan dia telah memberi keterangan dalam keadaan yang begitu teruja guys. Sedangkan pada sebelum itu kan, dia telah mendakwa bahawa dia tidak nampak pun Derek semasa hari kejadian. Very fishy lah budak ni kan. So polis dah rasa macam pelik sikit lah budak ni Dan pada waktu itu, berdasarkan dia punya keterangan tu kan, pihak polis dan juga keluarga Derek, mereka percaya bahawa si Eric ni dia sedang memegang satu rahsia yang teramatlah besar. Jadi dekat sini kan terdapat beberapa kemungkinan lah based on kematian si Derek ni. Okey, jadi polis kan, mereka rasa Eric ni kan dia adalah berkemungkinan adalah saksi utama pembunuh yang telah diugut oleh pembunuh yang sebenarnya supaya dia akan mengunci ataupun menutup mulutnya. Jadi dekat situ boleh jadilah okey, pembunuh yang sebenarnya kan dia telah menyuruh Eric untuk membunuh Derek dan juga mereka telah mengugutnya supaya menutup mulut so that tak nak kantoi lah cerita dia kan. Okey, so itu adalah salah satu kemungkinan yang dipercayai oleh pihak polis. Ada juga jiran-jiran kawasan perumahannya yang telah mengesyaki Eric adalah pembunuh Derek berdasarkan tingkah lakunya yang tidak normal. Begitu juga dengan keluarga Eric sendiri yang telah mengesyakinya mempunyai satu sisi gelap yang tersendiri guys. Okey, sebab yelah obviously diorang akan perasan lah dengan tingkah laku yang pelik oleh Eric ni kan. Diorang fikir macam something fishy yang sedang berlaku dekat si Eric ni. 7 hari selepas hari kejadian kematian Derek, Eric Smith finally dia telah membuat pengakuan kepada keluarganya tentang pembunuhan Derek bahawa dia lah pembunuh si Eric ni kan. Okey, so bila keluarga dia dah dapat tahu, orang memang terkejut lah guys. Okey, terkejut macam kau biar betik Eric kan. Okey, so bila dia dah dapat
pengakuan daripada si Eric ni kan, keluarga dia dapat pengakuan daripada Eric ni, mereka terus menyerahkannya kepada pihak polis. Jadi susulan penangkapan itu, ada sesetengah pihak yang telah menyalahkan keluarga Eric sepenuhnya atas kematian Derek Robbie. Tetapi terdapat juga segelintir pihak yang telah menyalahkan keluarga Derek sendiri sebab telah membiarkan dia keluar seorang diri tanpa apa-apa pengawasan. Jadi selepas Eric telah ditangkap, obviously dia akan dibicarakan lah, okay? Jadi semasa hari perbicaraan kes, Eric ni kan guys, muka dia kan, dia memang kelihatan begitu tenang guys. Okay, muka memang relax, tenang kan, macam tak ada apa jadi guys. Okay, memang tak ada satu pun raut wajah yang bersalah. Padahal dia dah bunuh seorang budak dengan kejam ni kan, tapi member tenang guys. Walaupun pihak pembelaan telah menggunakan alasan bahawa Eric ni sedang mengalami masalah mental, tetapi itu tidak menghalang pihak juri untuk menjatuhkan hukuman terhadap Eric Smith. Eric yang didapati bersalah atas pertuduhan membunuh peringkat kedua telah dijatuhkan hukuman penjara maksimum 9 tahun sebagai pesalah juvana. Tetapi sehinggalah dia berusia 41 tahun, dia masih lagi meringkuk dalam penjara. Dia juga telah memohon untuk dibebaskan secara bersyarat sebanyak 10 kali pada tahun 2002, tetapi semua permohonan itu telah ditolak. Okey, why segala permohonan itu telah ditolak adalah sebab pihak pendakwaan mendapati bahawa kalau Eric ni dibebaskan, dia ni masih lagi boleh mendatangkan bahaya kepada pihak ramai. So that's why segala permohonan untuk dibebaskan sentiasa ditolak. Dan untuk keluarga Derek Robbie pula, mereka juga enggan untuk menerima segala mohon maaf daripada pihak Eric. Yes, memang boleh difahamkan lah, okay, sebab yelah, okay, budak mangkuk ayun ni dah bunuh anak diorang secara kejam guys. Okay, baru umur 4 tahun dia nak pergi camp, sama camp kot kan, tahu-tahu dia dah kena bunuh kan. So memang keluarga Derek ni memang takkan terimalah sebarang permohonan maaf daripada Eric. Sebab dengan apa yang telah terjadi kepada anak mereka itu kan, memang akan memberikan satu pengalaman yang teramatlah gelap kepada keluarga Derek Robbie. Jadi sampai itu saja aku boleh share dengan korang berkenaan dengan kisah salah seorang budak yang paling muda telah menjadi seorang psikopat yang bernama Eric Smith. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni. Aku nak cakap minta maaf atas segala kekurangan. I look forward for next content for you guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.